Okey, sambungan untuk part kedua untuk soalan daerah pekan. Okey. Jadi, soalan kata diberi X berubah secara langsung dengan punca kuasa Y. Punca kuasa 2 square root. Soalan tu lah. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Y. Nyatakan hubungan antara X dan juga Y. Ini je lah sebenarnya. X dengan punca kuasa Y. Boleh? Seterusnya. Soalan nombor 22. Gundakan 59,735 betul kepada 3 angka bererti. 1, 2, 3. Tengok pada belakang lebih 5 tak? Tak lebih kan? Jadikan dia kosong. Kosong dah. So jadi 59700 TDP. Soalan nombor 23. Diberi 125 kuasa N darab 1/25 sama dengan 625 kuasa N. Cari nilai N. Okey, untuk yang macam ni sebenarnya, awak ada jawapan dekat sini. Jadi apa nak buat? Kita boleh cuba-cuba masukkan dekat nilai dia. Supaya belah kiri dan kanan ni sama. Dia kan sama. Jadi kita cuba dulu yang A. Kalau 125 kuasa dengan negatif 2 darab dengan 1/25. Apakah jawapan dia? So kita dapat kat sini kan. Okay, untuk belah kiri kita dapat 2.56 darab 10 kuasa negatif 6. Tengok di sebelah kanan 625. 625 kuasa dengan negatif 2. And kita pilih sekarang ialah negatif 2. Sama dengan kalau dapat jawapan 56 darab 10 kuasa negatif 6. Jangan negatif A lah. Faham tak? Okey, saya tunjukkan satu soalan kalau dia salah. Ni bernasib baik kita dapat jawapan dia lah. Contohnya kalau kita pilih N. Saya tunjuk yang salah. Tunjuk contoh yang salah macam mana. 125 kuasa dengan 2 darab dengan 1/25. Jawapan dia ialah 625 untuk sebelah kiri. Sebelah kanan kita ada 625 kuasa dengan 2 dapat maaf kau 390,625. Tak sama, so ini bukan jawapan dia. Dia mesti samalah kiri dan kanan. So itu jawapan dia. Boleh? Seterusnya soalan nombor 24. Encik Raju membeli 2,500 unit saham cekap berhad pada harga RM1.60 seunit. Pada akhir tahun, syarikat itu membayar dividen sebanyak 4% kepada semua pemegang syarikat saham. Kepada semua pemegang saham syarikat. Pada tahun berikutnya, Encik Raju telah menjual semua sahamnya apabila harga saham meningkat kepada RM80 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan Encik Raju? So, kita ditanya berkenaan dengan ROI. ROI macam mana nak kira? So, dia kira daripada jumlah pulangan pelaburan per dengan jumlah asal pelaburan. Jumlah pulangan darab dengan 100%. So, mana keuntungan dia? Dia untung 4% daripada dividen dia. Berapa dia punya asal-asal dia? Dia beli 2,500 unit. Satu unit RM1.60. Jadi, 2,500 darab dengan RM1.60. 4,000. Okay, so dividen yang dia terima ialah 4% daripada 4,000. So, darab dengan 4% per 100. Dividen dia terima ialah RM160. Lepas tu, dia jual semula nanti harganya ialah RM1.80. Dia beli RM1.6, jual RM1.8, jadi untung satu unit 20 sen. 20 sen untuk satu unit. Berapa unit dia ada? 2,500 unit. Berapa ringgit dia untung?
Jadi dia untung RM 20 sen untuk setiap unit darab dengan 2,500 unit. So dia untung darab dengan 2,500 RM500. So berapa jumlah keuntungan dia? Jumlah keuntungan dia ni lah dividen 160 dan juga untung dia 500. 160 tambah dengan 500. Berapa nilai asal pelaburan dia? 4,000. Darab dengan 100. So itu nilai ROI dia. RM160 tambah dengan 500 akan dapat 660 bahagi dengan 4,000 darab dengan 100%. So 16.5%. So 25. Perimeter sebuah segi empat tepat. Segi empat tepat ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 1. Dia beri bahawa panjangnya ialah 5.0 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Cari lebarnya dalam meter. So kita kena tahu dulu macam mana bentuk dia. Kadang-kadang berimajinasi sahaja tak tepat kan. Walaupun tak pernah cantik. So perimeter tu apa? Ukur lilit. Semuanya kita akan dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 1 meter. Panjang dia ialah 5.0 darab 10 kuasa negatif 2. Panjang dia pun samalah kiri dan kanan. 5.0 darab 10 kuasa negatif 2. Lebarnya tak tahu, X. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau tambah semua ni akan dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 1. So maksudnya 5.0 darab 10 kuasa negatif 2 tambah dengan X, tambah dengan X, tambah dengan 5.0 darab 10 kuasa negatif 2 akan dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 1. Disebabkan jawapan kita dalam bentuk piawai, jadi kita setting dulu mod SCI 2. Berapa unit dia? Ada 1, 2. 1, 2. Tekan 2. Okey. Kemudian, kita kira 1.6 EXP negatif 1 tolak dengan 5 EXP negatif 2 tolak lagi dengan 5 kuasa negatif 2. Ini untuk kedua-dua. Kita nak satu sahaja, boleh kita bahagi dengan 2 lah. Akan dapat 3 darab 10 kuasa negatif 2. So jawapan kita ialah A. Ataupun kalau nak guna yang shift soft tu pun boleh. Kita tunjuk 5 negatif 2 tambah dengan X tambah dengan X tambah dengan 5 negatif 2 sama dengan 1.6 EXP negatif 1. EXP tu darab 10 kuasa Oh sorry. Apa saya kena buat? Shift soft. Saya dapat jawapan ni. Jangan tekan sama dengan. Ada terkiri tu, sorry. Rajah 11 menunjukkan sebuah pentagon PQRST. Gaya lurus PQ ialah selari dengan gaya lurus UTS. Okey, PQ dengan UTS selari, so dia nak cari nilai X. Apa nak buat? Dia ada banyak cara untuk nak buat dia ni. Kalau saya suka tambahkan lagi satu garis selari di sini. Alamak, tak selari pula, kejap. Jadi bila kita tambahkan dekat situ, jadi kita dapat dekat sini ialah beberapa sudut. Sini. Sudut ZZ. Jadi sudut dekat sini sama dengan di sini. So sini ialah 118 darjah. Jadi kita kena tahu lagi separuh daripada dia. Okey, dekat sini berapa? Ni ialah sudut U. Di mana hasil tambahnya ialah 180. So nak tahu yang hijau tu maksudnya 180 tolak dengan 74. 180. Okay, sorry saya pun nak clear mode dulu. 180 tolak dengan 74 dapat 106. So jumlah X ni ialah yang warna biru tambah dengan warna hijau. Tambah dengan 118
akan dapat 224. Okey. Tengok pada jawapan 224. 224 jawapan kita ialah B. Seterusnya, soalan nombor 27. 27 darjah 12 JKLQR ialah sebuah pentagon sekasha. PQL ialah segitiga sama kaki. PQL segitiga sama kaki, maksud kaki dekat sini pun ialah 34. So dekat sini nilainya ialah 180 tolak 34 tolak 22 kaki 34. So kita akan dapat 180 tolak 34 tolak 34. So dapat 112. Pentagon sekata nilainya ialah 108. Ataupun macam mana nak cari dia, N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Ada 5 sisi, tolak 2 dapat 3. Darab dengan 180 bahagi dengan 5 akan dapat 108. Jadi bilangan sisi N dekat sini berapa dia punya sudut dekat sini? Satu bulatan nilainya ialah 360 darjah. Tolak dengan sebelah sini 112. Tolak lagi sebelah ni 108. So akan dapat 360 tolak dengan 112 tolak dengan 10. So kita akan dapat 140. So sini ialah 140. So macam mana nak cari bilangan sisi? Rumusnya ialah 360 darjah bahagi dengan sudut peluaran. Okey, so ini ialah sudut pedalaman. Macam mana nak cari sudut peluaran? Panjangkan salah satu sisi. Jadi gaya lurus 180. 180 tolak dengan 140 akan dapat 40. Jadi 360 darjah bahagi dengan 40. 360 bahagi dengan 40. Akan dapat 9. So jawapan kita ialah 9A. 28. Pendapatan tahunan Encik Safi pada tahun 2020 ialah 75,650. Dia telah menderma RM120 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Ini kita panggil dia sebagai pengecualian cukai. Pengecualian tu ialah derma ataupun sumbangan kepada mana-mana badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Dia juga membayar zakat berjumlah 320. Zakat ni ialah rebate cukai. Rebate ada dua sahaja. Satu, zakat. Terpulang amountnya kepada individu tersebut, berapa jumlah zakat yang dibayar. Yang kedua, sekiranya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000, dia akan menerima rebate cukai sebanyak RM400. So rebate cukai ada dua sahaja, zakat dan juga yang kedua sekiranya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000 akan dapat 400. Dia punya rebate. Dan satu menunjukkan pelepasan cukai yang ditutup oleh Encik Safi. Apa soalan tanya? Hitung pendapatan bercukai. Apa itu pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai ialah pendapatan tolak dengan pengecualian tolak dengan pelepasan. Ada terlibat dengan rebate tak? Tak ada. Rebate tu panjang lagi ceritanya kalau kita nak cari cukai pendapatan. Ini ditanya pendapatan bercukai. So kita nak buat dia punya pendapatan yang ni, pengecualian yang ni dan juga pelepasan di dalam jadual. Rebate tak termasuk dalam kiraan kali ini. So 75,650 tolak dengan 120 tolak lagi. Ni semua kita tolak. Tolak 9,000 tolak dengan 3,000 tolak dengan 750
tolak dengan 7,000, tolak 1,007, 1,700. Akan dapat 54,080. So, jawapan kita ialah B. Ingat rebate tu tak ada Bukan tak ada, tak termasuk dalam pendapatan bercukai. Sebab lepas dapat pendapatan cukai, refer pada jadual, lepas tu dapat cukai kadar asas, cukai asas dan juga cukai atas baki, baru tolak dengan rebate zakat ni. Alright. Seterusnya 29. Apakah maksud core insurance 80-20? Apabila 80-20 tu ialah yang daripada kerugian yang ditanggung oleh syarikat. 20 ini ialah yang ditanggung oleh pemegang polisi. Pemegang polisi menanggung 20% daripada jumlah kerugian A. Nombor 30. Darjah 13 menunjukkan sebatang tiang yang berjarak 42 meter dari rumah api pada Satang Mufuk. Sudut dongak, ada dongak tunduk ni tudung. Ingat sudut dongak puncak rumah api dari puncak tiang ialah 34. Mana sudut dia? Buat huruf Z. Atas ni tu, bawah ni do. Jadi dia kata sudut dongak 34. Jadi do kat sini nilainya ialah 34 darjah. Jadi kita boleh buat kat sini. Alright, macam tu. Dari segi 3. Apa soalan tanya? Soalan tanya hitung tinggi dalam meter rumah api. Rumah api ni berapa? Ni kita dah tahu tiang ni dekat sini sampai sini kita dah tahu tingginya ialah 1.8. Kita kena tahu lagi panjangnya berapa. Tinggi tersebut berapa. Okay, so dekat sini kita ada maklumat apa? Sini panjang sini ialah 42 meter. Sini sudut tegak 34. Kita berminat nak tahu yang ni. So kita ada rumus untuk trigonometri. Saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Terpulang pada cikgu awak ingat macam mana kalau saya daripada saya sekolah, cikgu saya ingat yang tu. Sampai sekarang pun saya ingat. Okay, then kita kena pasti mana sudutnya. Ini sudut dekat dengan sudut yang sebelah. Jauh dengan dia bertentangan. Ini ialah hypotenuse. Kita berminat, kita ada maklumat S, kita nak tahu T. H, kita tak berminat. Ada H ni tak nak, ada H tak nak. So, kita akan guna tan. Tan 34 darjah sama dengan tentang dia kita tak tahu X. Per dengan sebelahnya ialah 42. So, macam mana cari X? 42 ni pergi sana jadi jarak lah. 42 tan 34. Jadi kita kira 42 tan 34. Tu tinggi dia. 28.33. Ni sampai sini 28.33. Tambah dengan 1.8 dekat situ. 30.13. Kita itulah C. Seterusnya soalan nombor 31. Apa nak buat? Kita kembangkan terlebih dahulu. Oh no. Sebelum kembang, lebih senang kalau kita samakan dulu penyebutnya. Untuk tolak, samakan untuk bahagian penyebut. Dekat sini P, PQ. Sini ada P saja, maksud sini darab dengan Q. Ini pun darab dengan Q. Kemudian dah sama PQ, sini 4, sini 2. Maksud sini darab dengan 2. Atas pun darab dengan 2. Jadi 5 darab 2 dapat 10. Q tolak 1. Tolak dengan 3Q. Per dengan 4PQ. Jadi kita selesaikan 10 darab Q jadi 10Q. Tolak 10 tolak 3Q per dengan 4PQ. So 10 tolak dengan 3 dapat 7Q tolak 10 per dengan 4PQ. So jawapan kita ialah B. Boleh? Seterusnya soalan nombor 32. Jumpa je soalan macam ni, kita boleh cuba guna kalkulator. Sekiranya kita ada satu sahaja unknown, kemudian kita ada sama dengan cari nilai Y.
Okay, disebabkan dekat sini ada dua sebutan, jadi kita buat dalam kurungan 4Y. Dekat sini ada Y, kita nak guna Y pun boleh. Tolak dengan 7, tutup kurungan, per dengan 2, sama dengan 6Y, tolak dengan 3. Shift solve, 2 kali. Tak ada pun. Jangan gambar dulu, tengok ni, ini pecahan, ini perpuluhan. Tekan ABC, negatif 1/8. So, itu jawapan dia. Seterusnya 33. Yang ni pun hampir sama macam tadi. Kita boleh guna juga, tapi kita akan tengok dia macam mana nak buat. Ini kita boleh tanda sama dengan kat sini terlebih dahulu. So kita akan buat 36 tolak dengan X sama dengan 7 per dengan 2, ataupun kita boleh buat dalam kurungan lah. 7 per dengan 2 X tolak dengan 18. Shift solve. Center error. Mungkin sebab dekat sini dia tahu 7 per dengan 2. Kenapa saya tak tambah 2? Okay, 7 per 2. Okay. Shift solve. So 12. So jawapan kita ada jumlah 12. 29 ni dah salah. Next, kita nak tengok. Okay. Dekat sini, negatif yang ada dekat sini. Ini negatif X, ini ialah 7 per 2X. 7 per 2X tu sebenarnya, kalau dalam perpuluhan dia sebenarnya berapa? 7 per 2 ialah 3.5. So, sini negatif X lebih besar daripada 3.5. Maknanya kalau ni pergi sini, jadi negatif X tolak 3.5 kan? Sedangkan dekat sini jawapan dia akan negatif. Bila kita nak pusing balik, dia akan dapat tanda kurang. Ataupun, kalau kita nak buat simbolnya macam mana, jawapan dia begini. Ataupun macam ni, ataupun jadi kurang lah. Faham tak? Kalau tak faham, kita boleh buat macam ni. Selepas dah tahu dapat 12, daripada mana kat sini, ini cara untuk kita nak cuba comot-comot dia. Untuk yang gambar ni nak gerak-gerakkan tu tak ada masalah. 36 tolak dengan 12. Kita tak tahu simbolnya macam mana dekat sini. 7 per 2 jarak dengan 12 tolak 18. So kita kira 36 tolak dengan 12. Sini 24. Sorry, cara ni tak diguna. Okay, cara dia kalau saya bagi cara penyelesaian yang betul lah 36 tolak dengan X lebih besar daripada 7 per 2X tolak 18. X dengan X kita bawa ke sebelah kiri, negatif X tolak 7 per 2X lebih besar daripada negatif 18 tolak dengan 36. So kita ada negatif 1 tolak dengan 7 per 2. Kita akan dapat negatif 4.5X lebih besar daripada negatif 18 tolak dengan 36, negatif 54. So X, ini negatif bawa sana, kita akan tukarkan tanda dia. Okay, so negatif 54 bahagi dengan negatif 4.5. Akan dapat kecil tu. Right? Seterusnya nombor 34. Darjah 14 menunjukkan satu syarta palang yang menunjukkan bilangan buah-buahan yang dijual dalam 5 bulan. Cari Mi bagi buah-buahan yang telah dijual. Mi apa? Tambah bahagi dengan 5 lah sebab ada 5 bulan. Jadi kita terus tambah. Sini 2,000, 3,000, so jadi 2,500. Tambah dengan 4,000. Tambah dengan 3,000. Tambah dengan
2,500 tambah dengan 1,500. Dapat jawapan bahagi dengan 5. So, dapat 2,700. Mari kita telah C. Seterusnya nombor 35. Raja menyerahkan graf pemberat dan tidak terarah. Neliza melukis satu pokok dengan jumlah pemberat minimum berdasarkan graf itu. Hitung jumlah pemberat minimum tersebut. Apa itu pokok? Kena ingatlah syarat-syarat pokok. Syarat-syarat pokok ialah bilangan tepi adalah sama dengan bucu tolak 1. Berapa bucu kita ada? Ada 1, mana sama pula. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. 6 tolak 1 dapat 5. Kita perlukan 5 tepi sahaja untuk jadikan dia pokok. Kita kira berapa tepi yang sedia ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tepi. Sedangkan kita nak 5 sahaja. So, 8 tolak dengan 5 ada 3. 8 tolak 5 ada 3. Maknanya kita kena buang 3. Kita nak pemberat yang minimum. Jadi 3 tu kita buanglah yang paling berat. Yang paling berat berapa kita nak buang? Kita akan buang 6, 5. Lepas tu kita ada 4 kat sini, 4 kat sini, kita buang 4 kat sini. Okay. Next, apa nak buat? Kita kena pastikan dia menjadi sebuah pokok. Okay, cuba kita lukis. Jadi tak pokok. Okay, sini U, sini P, tepi ni T, sini S, sini R, sebelah sini sikit ialah Q. Sini ada, ini ada TS, T sampai S kita dah buang tadi. So PS ada, lepas tu kita ada PQ, lepas tu ada QS. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah ini pokok? Ini bukan pokok walaupun kita dah buang pemberat yang berat. Walaupun kita nak pemberat yang minimum tapi ini bukan pokok dia. Kenapa? Sebab ini dia tak tersambung pada mana-mana tepi. Dia akan jadi bucu terpencil. Pokok tak boleh ada bucu terpencil. So, apa nak buat? Kita kena wujudkan satu garisan di sini. So, dekat sini pemberatnya 2, 3. So, pemberat 4 ni kita akan padamkan dia. Jadi, kita sambungkan dekat sini lah. Kita akan pilih pemberatnya 5. So, tengok adakah dia telah memenuhi syarat pokok? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. So, sini berat dia 2, 3, sini 1, sini 2. So, tambahkan semua sekali. 2 tambah 3, 5. Tambah 5, 10. Dapat 13. So, 13 lah adalah pemberat minimum dia. Boleh? Okey, seterusnya untuk soalan nombor 36. Diberi P berkadar terus dengan 1 per Q punca kuasa R dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 4, R sama dengan 9. Hitung R apabila P sama dengan 4, Q sama dengan 1 per 2. So, kita lihat P berudu tu jadi katak. Katak mesti duduk dekat atas. Per dengan Q punca kuasa R. P kita ada 2 dekat sini. Sama dengan Q tak tahu. Per dengan Q kita ada 4. Punca kuasa R. R ialah 9. So, langkah pertama kita cari dulu nilai Q. Nilai K. Apa nak buat? Ni pergi sini jadi darab. Okey. So, kita akan jadi 2. Darab dengan 4 punca kuasa 9. Dapatlah K. So, kita kira 2. Darab dengan 4 punca kuasa 9. So, dapat 24 sama dengan K. Nilai K kita ialah 24. So, masukkan K itu 24 kat situ lah. So, P sama dengan 24 per dengan Q punca kuasa R. Jadi, okay. So, kita nak kira R. Soalan kita hitung R apabila P sama dengan 4. P itu 4 sama dengan 24 per dengan Q ialah 1 per 2. Darab dengan R tak tahu punca kuasa R. So, ni bawa sini jadi
darab 4 darab dengan 1/2 punca kuasa R sama dengan 24. Okey, so kita kira lah. 4 darab 1/2, ni kita boleh potong jadi 2. 2 punca kuasa 2R sama dengan 24. Jadi 24 bahagi dengan 2 dapat 12. Punca kuasa R sama dengan 12. So R sama dengan 12 kuasa 2. Akan dapat 144. Seterusnya nombor 37. Rajah 16 menunjukkan sebuah gambar rajah band dengan M ialah murid menghadiri tuition matematik, E menghadiri tuition bahasa Inggeris dan S menghadiri tuition sains. Dia beri bahawa setiap semester sama dengan 26. Cari bilangan murid yang menghadiri tuition matematik sahaja. Mana yang menghadiri matematik sahaja? Apa matematik tadi? Matematik. Yang matematik sahaja yang ni. Jadi kita ada X dekat sini. Apa nak buat? Kita cari nilai X tersebut. Mana cara nak cari? Dia boleh set semester 26. Maksudnya apa? Hasil tambah semua ni sama dengan 26. Jadi kita tandakan dekat sini. X tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah X 1 4 lah. Tambah 4 tambah dengan X 6 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah dengan X tambah 2 tambah dengan 2 sama dengan 26. Okey. Nak tekan shift pun boleh juga kita buat. X tambah 3 tambah 4 tambah X tambah 9 tambah X tambah 2 tambah 2 sama dengan 26. Shift solve. So X tu sama dengan 2. Soalan nak matematik saja. So 2 tambah 3 dapat 5. So jawapan kita ialah 5T. 38. Cari perlintasan Y bagi gaya lurus yang melalui 14 dan titik negatif 11. Pintasan Y. Jadi kita boleh buat cara dia. Y sama dengan MX tambah C. C ni apa? C ni ialah pintasan Y. So kita cari C ni lah. Okey. So kita cari M dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Katakan sini X1, Y1, X2, Y2. So Y2 kita 1 tolak dengan Y1 4 per dengan X2 negatif 1 tolak dengan 1. 1 tolak 4 dapat negatif 3 bahagi dengan negatif 2. So dapatlah kecurigaan ni ialah 3/2. Kemudian kita ada Y sama dengan MX tambah C. Kita ambil sahaja mana-mana titik. Kita ambil yang ni. Y kita adalah 4 sama dengan M 3/2 X 1 tambah dengan C. Nak guna shift solve pun boleh. 4 sama dengan 4 sama dengan 3/2 darab 1 dah tu lah. Tambah dengan C tu kita boleh dekat alpha X. Shift solve. So, dapat 2.5 tak ada, tekan ABC pun tak ada. Shift ABC dapat 5/2. So jawapan kita ialah C. Nombor 39. Jadual menunjukkan bilangan murid dari 3 kelas yang menghadiri satu camp motivasi. Seorang murid dipilih secara rawak dari minggu itu. Hitung kebarangkalian bahawa seorang murid daripada 5R terpilih. Daripada 5R. Berapa jumlah murid dari 5R? Okey, ada perempuan, lelaki 15, perempuannya 9 adalah 24 orang daripada 5R. Berapa jumlah keseluruhan murid yang ada? Tambah lagi 21, tambah 12, tambah dengan 10, tambah 23. So akan dapat 90 orang. Jadi kebarangkaliannya ialah 24 per dengan semua. 24 per dengan 90
Perpuluhan kita tukar ada pecahan 4/15. C jawapannya. Okey, seterusnya soalan last kali. Okey, kita kata hitung nilai K. Saya nak buat bahasa Melayu, bahasa Jepun. Dapat yang ni. So 3 darab K dapat 3K. Tambah dengan 5 darab dengan negatif K jadi negatif 5K. Dapat 24. 3K tolak 5K akan dapat negatif 2K sama dengan 24. Jadi K sama dengan 24 bahagi negatif 2 dapat negatif 12. So jawapan kita ialah D. Okey, terima kasih.